Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, Kitabul Jihad. Kitab besar dia nama Riyadhus Salihin. Kitab yang kita nak bacanya nama Kitabul Jihad. Hadis yang ke-1312. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaghfirullahu lisyahid kulla syai'in illa ad-dain. Wa fi riwayatin, hadza rawahu Muslim, wa fi riwayatin lah al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Dari Abdullah bin Amr bin al-As. Amru tu kalau ada waw belakang kita kena baca Amru, jangan baca Umar. Kalau tak ada waw kita kata Umar. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberikan pengampunan kepada orang yang mati syahid itu segala sesuatu yang menjadi dosanya, semua dosanya diampun, illa dain, melainkan hutang. Hutang tak ampun. Mati syahid pun kena bayar hutang orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan mati dalam peperangan fi sabilillah itu dapat menutupi segala jenis dosa, hapuskan segala dosa, illa dain, melainkan hutang. Jelas kepada kita hadis ini memberi amaran keras bahawa hutang ini ada masalah. Ada masalah ke tidak? Masalah tu sebab apa? Orang mati syahid ni bukan kecil. Yughfar kullu syai', semua dosa dia diampunkan, tapi hutang dia dengan orang tak boleh, kena bayar juga. Kalau tidak senanglah kita berhutang banyak-banyak, lepas tu kita pergi jihad fisabilillah, mati syahid tak bayar hutang. Ke macam mana? Tak boleh. Nabi kata kena bayar. Jadi hutang dengan manusia, dengan anak Adam ini la, mati syahid tak boleh mengampunkan dosa. Kerana hutang manusia ni ada dua tempat. Sama ada membayar atas dunia ini ataupun kamu tunggu berjumpa dengan Tuhan dia di akhirat. Jangan mudah-mudah kita dengan hutang. Hadis ini memberi amaran supaya jangan duk bermain-main dengan hutang, dan jangan berhutang kecuali indad darurah, ketika ada keperluan baru aja. Satu cerita ni nak tengok ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari seorang perempuan minta nak kahwin, serah diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, Nabi tak mau. Bangun seorang lelaki minta nak suruh kahwinkan dengan dia. Qala zawwijni, Rasulullah kahwin kalau orang perempuan saya dengan saya. Mudah dia dah. Faqala, Nabi pun kata, mu ada ke duit nak buat belanja dia, mah kahwin dia, ada belanja mahar? Qala isa indi illa izari, aku tak ada pakai, tak ada apa Rasulullah, kain hak saya pakai ni ya, harta dia ni fakir sungguh dia ni, kain dia ya dia ada, hak lain tak ada. Qala, Nabi kata, tak kamu nak pecah buka kain bagi kau orang perempuan tu, mu nak pakai apa? Nabi kata, iltamis
walau khataman min. Pergi cari apa yang walaupun cincin daripada besi kena ada. Fal tamassa falam yajid. Pergi cari-cari cincin besi pun tak ada. Subhanallah. Faqala, maka Nabi tanya dia, mau ada apa lagi? Berapa juzuk Quran mu hafal? Dia pun sebutlah berapa dia hafal Quran. Nabi kata, aku kahwin kamu dan mu kena ajar Quran ni kau isteri. Mah kahwin dia nya ngajar Quran. Tak ada benda lain. Jadi kata ulama di sini, walam yakul istaqrid minan nas. Nabi tak ajar kepada orang ni nak kahwin ni darurat tak darurat? Darurat. Tapi Nabi tak ajar mu pergi berhutang dengan orang. Lepas tu mari bawa sini aku akad nikahmu dengan mah kahwin. Ini nak ceritanya dalam keadaan darurat, hajatun mulihatun, keadaan yang sangat terdesak, Nabi tak ajar dia supaya pergi berhutang dengan manusia. Sebab apa? Dia ini khatir, hutang ni bahaya. Kerana itulah ada satu perjumpaan ana dengan sahabat-sahabat kita daripada pegawai-pegawai bank. Dia suruh kita bagi tazkirah, bagi nasihat. Jadi di antara nasihat kita kepada sahabat-sahabat kita ni, ana kata, tuan-tuan jangan jadi perangkap samar kepada orang yang mari jumpa kita. Macam mana perangkap samar? Bila dia orang mari jumpa, biasa dia orang mari jumpa bank ni nak buta duit. Tengok dalam plan dia, bangunan dia siap dengan harga 150,000, kan? Biasanya pegawai-pegawai ni dia panggil nak siapa target. Tahu nak siapa target? Dia nak tahu ni kita boleh ambil berapa keuntungan. Jadi dia tengok, oh awak ni ada kemampuan, ada rumah sewa, ada tanah, tak ada masalah. Kalau saya nak bayar pula, apa kata kalau saya lulus pada tuan 250,000? Orang tu nak berapa? 150. Kita pula pandai-pandai pergi tawaran, menggalakkan dia, awak ambil 250, buat besar lagi rumah, tak ada masalah. Ini dia panggil tidak memberi nasihat dengan baik, sebab kita menggalakkan orang supaya berhutang. Tengok Nabi kata apa ni, khatir. Nabi tak ajar orang nak kahwin ni suruh berhutang. Hari ni Masya Allah tabarakallah, kita tengok macam-macam ada hari ni tak? Orang suruh nak buat ni, boleh berhutang untuk pergi umrah. Ada package pergi umrah berhutang. Berhutang nak pergi sana sini. Kita kata jangan, saudara-saudari. Allah Subhanahu Wa Taala tak paksa kita pergi haji supaya sampai berhutang. Allah tak paksa kita pergi umrah sampai berhutang. La, ini semua ni perangkap-perangkap yang dimain oleh sistem keuangan hari ni semata-mata nak suruh orang hidup dalam hutang. Orang Kelantan dia senang ya, hidup dalam hutang. Hutang ni boleh baca dua qiraat kan. Hutang pun boleh, hutan pun boleh. Duduk dalam hutang barat. Dalam hutang yang kita takut ni dalam hutang. Jadi galakkan tidak. Sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nafsal mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sehingga ditunai daripadanya. Ini kita cuba keraskan di sini peringatan-peringatan ini supaya para jemaah sekalian berhati-hati bila nak berhutang. Kalau kereta kita ada dah cukup, dah boleh sampai ke tempat yang kita nak pergi, ujian tak basah, memadailah dulu. Tapi kalau ada duit banyak, siapa nak pergi berhutang, bergadak, buat apa? Hari ni kita tengok musim-musim perkahwinan hari ni, subhanallahil azim, ibu bapa berlomba-lomba nak menaikkan harga anak-anak dia. Siapa kesian kepada anak-anak muda-muda kita nak kahwin, nyeletak 10,000. Anak saya di U ni 10,000. Allahu Akbar. Habis kapulah cari minta butang dengan pak saudara dengan adik-beradik. Habis kawan ni. Hei, kita tanya makcik, pakcik, buat apa yang nak jual mahal sangat tu? Nak jual anak ke apa dia? Kalau nak suruh buat menantu, kita buat kira-kira di antara kita yang bakal menantu ni orang yang nak jadi keluarga kita. Kenapa kita membebankan dia sampai mereka budak ni terpaksa kena berhutang, terpaksa kena minta sana sini, pergi jumpa dengan bank minta personal loan. Kata orang personal loan, tak personal loan ni banyak masalah. Berhutang 100,000, nak 100,000, tapi bila kita akad jual beli ni dia kena 120,000. Membebankan. Nak nyanyakan anak kita, menyanyakan menantu kita. Menantu kita jadi anak kita, dah jadi menantu juga. Ini semua ni cerita-cerita
Jangan duk masuk perangkap benda-benda macam ni. Kalau saudara ni pegawai bank, beri nasihat kepada orang dengan baik. Awak nak berapa? 100,000. Saya tengok dalam plan ni 80,000 ya. Buat apa 20 lagi? Oh, saya lepas 20,000 ni saya nak melancong sana, tak payah kata. Buat hak perlu dulu. Nasihat yang betul ni kita pula menggalak. So naik lagi. Ini semua ni. Jiwa agama ni tergantung dengan hutang dia. Jadi janganlah kita ni, kata ulama, ad-dainu hamun fil lail wa zullun fin nahar. Hutang-hutang ini tak lena tidur pada waktu malam, hina pada siang hari. Tak hina apa? Malam tak lena tidur, siang hari orang duk cari nak minta hutang. Maka sebanyak mana keperluan yang kita nak, kalau terdesak baru kita hutang. Kalau tidak, tak perlu apa nak hutang banyak-banyak. Ada timbul soalan. Kata dia ulama ni, sedap cerita dia ni. Mud rijlaka ala qadri lihafika. Ini bahasa Arab kata. Mud rijlaka ala qadri lihafika. Kita holok kaki kita ni sekadar mana kais selimut. Kalau kais selimut kita panjang, kita boleh holok kaki siapa panjang. Kalau tidak, kena tidur berkokok. Sejuklah kaki. Maknanya, kalau kemampuan kita kecil, tak payahlah duduk nak besar-besar. Apa salahnya adik-beradik saya hak lain buat kenduri besar-besar dalam belakang? Apa kurang dengan saya? Apa kurang apanya? Dia gaji 10,000 sebulan, mu gaji 3,000. Nak sama dengan orang pula, lebih. Dia panggil lebih. Ni bahasa jenis takabur, nak bangga diri, nak Allahu akbar, banyak masalah kita. Jadi kita holok kaki kita ni sekadar mana? Sekadar keperluan. Banyak mana, panjang mana kaki kita, setakat tu ya kita holok. Jangan duduk lebih-lebih. Tak usah duduk nak nikut orang sangat gak. Tak usah duduk turut sangat angin, kawan-kawan, jiran-jiran semua ni dia panggil nak menunjuk-nunjuk pada orang belaka tu. Nak buat kenduri besar, nak buat tu besar, semua nak besar belaka. Allahu akbar. Ataupun holok kaki ni setakat mana lihaf kita ni boleh juga kita pakai kepada orang yang ada ilmu sikit. Tak payahlah duduk besar-besar ke diri. Ini kadang-kadang kita dah ilmu tak banyak mana, tapi bercakap tu lebih daripada orang yang mengaji lebih-lebih, kan? Bila orang tegur sikit kak, mula kritik balik lah, mula cari penyakit. Ataupun kita tahu kita ni tak kuat, tapi ambil jawatan banyak-banyak, ini pun satu penyakit juga. Timbul satu soalan lagi. Ada orang tanya, orang yang ada hutang boleh tak dia sedekah? Sedap juga ni soalan. Orang ada hutang, boleh tak dia sedekah? Kata dia, kita nasihat kepada orang yang ada hutang nak sedekah ni, adil wajibi awalan. Tunaikan wajib dulu. Lepas tu barulah ambil hak sunat sedekah tu ya kemudian. Kata di bahasa Arab, pepatah bahasa Arab kata, alladhi yatasaddaqu wala yuwaffi dain. Orang yang sedekah tak bayar hutang ini, kalladhi yabni qasran wa yahdimu misra. Dia nak bina satu mahligai, tapi dia runtuhkan satu bandar. Betul tak betul dia? Nak bina mahligai, yabni qasran wa yahdimu misra. Nak bina istana mahligai, tapi dia runtuh satu bandar. Sama gitu. Sedekah ni sunat. Yang mu tak pergi bayar hutang tu wajib. Kenapa tak? Tapi jangan salah faham ayat ni. Kalaulah hutang kita, contohnya kita berhutang macam hari ni, hutang yang bertangguh, kereta 7 tahun, 5 tahun, 9 tahun, rumah sampai 20 tahun, 30 tahun tak? Ada 30 tahun hutang rumah? Boleh ke 25 tahun? Panjang masa dia. Jawab dianya, kita boleh sedekah kalaulah bayaran bulanan yang kita nak bayar tu cukup. Kereta 1,000, rumah 1,000, 2,000, gaji kita 5,000, nak makan 2,000, jadi boleh sedekah lagi 1,000, tak ada masalah. Sebab hutang ini hutang bertangguh dia panggil. Yang salahnya kalau hutang ni hutang tak ada tangguh dah. Kita kena bayar hutang tapi tak nak bayar, nak pergi sedekah dulu lah. Hutang aku tak apa, beres, habis nak pergi haji, nak pergi umrah dulu, nak pergi melanjut lah. Jangan duduk ambil benda-benda yang tu dia panggil fiqh aulawiyat, fiqh aulawiyat. Ini memahami masalah isu hutang ni satu isu yang cukup besar. Panjang dah kita cerita, panjang dalam bab tak mau bayar hutang dulu.
Allahu akbar. Tengok ni, orang mati syahid tergantung selagi tak bayar hutang. Subhanallah. Berat ke tidak masalah ni? Berat. Hadis yang seterusnya. Wa an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim fa dzakara anna al-jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal faqala rajulun qala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayaya qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghair mudbirin. Thumma qala Rasulullah kaifa qulta qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayaya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin illa dain. Tengok, ada lagi dia celih sikit, illa dain fa inna Jibril alaihi salam qala li zalika, rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan orang ramai lalu memberitahu bahawasanya jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah Ta'ala itulah seafdal-afdal, seutama-utama amal perbuatan. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapat Tuan jikalau saya terbunuh dalam melakukan peperangan fi sabilillah? Apakah kesalahan-kesalahan saya dapat diampunkan kalau saya mati fi sabilillah? Ampun dosa saya? Qala sallallahu alaihi wasallam na'am, ya. Jikalau engkau dibunuh dalam peperangan fi sabilillah dalam keadaan engkau sabar dan mengharapkan keredaan Allah, muqbilan ghair mudbirin, maju ke hadapan, tidak berlari ke belakang. Ini syarat. Selanjutnya Rasulullah bersabda lagi, lepas habis hadis Nabi kita tanya balik, saudara yang bertanya, apa ucapan kamu? Orang itu ulang balik, kalau saya berperang, saya mati, apakah diampunkan dosa saya? Nabi SAW bersabda, ya, asalkan engkau mati dalam keadaan sabar, muhtasiban, mengharapkan keredaan Allah, maju ke depan, tidak undur. Hadis ini ada tambahan, illa dain, kecuali kalau engkau mempunyai hutang. Kalau mempunyai hutang, kena pergi bayar dulu. Sebab sungguhnya Jibril alaihissalam mengatakan sedemikian kepada aku. Lepas jawab kamu tadi, Jibril mari pula, Rasulullah, satu lagi kena ada kecuali, ada excuse sini, iaitulah hutang. Kalau ada, tak boleh. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi kita dah baca tadi tentang masalah hutang. Bahayanya hutang ini, kita ambil lah sekadar mana kita kata mud rijlaka mud ala qadri lihafika. Hadis yang seterusnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala rajulun aina ana ya Rasulullah in qutiltu qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, ada seorang laki-laki berkata, di manakah tempatku wahai Rasulullah jikalau saya dibunuh dalam peperangan fisabilillah? Kalau saya dibunuh, saya duduk di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fil jannati, dalam syurga. Orang itu lalu melemparkan beberapa buah tamar kurma di tangannya, kemudian masuk peperangan hatta qutil, sehingga dibunuh. Subhanallah. Tak sabar-sabar dia nak menerima kelebihan yang besar, iaitulah kelebihan mati syahid. Bila Nabi bagi tahu kalau mu mati syahid fil jannah, dia campur tamar yang di tangan dia, terus berlari masuk dalam peperangan, mati sehingga dia mati. Allahu akbar. Sukanya dia dapat kelebihan yang begitu besar. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala intalaqa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh hatta sawaqul musyrikin ila badrin wa ja'al musyrikun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdamanna ahadukum minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu. Nabi kata fadanal musyrikun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard qala yaqulu Umair ibn al-Humam. Letak baris baik-baik, Umair ibn al-Humam. Cantik nama ni, Umair pun cantik, Al-Humam berbaris depan. Kalau baca hammam jadi makna lain, bahaya bahasa Arab ni. Hammam makna tandas, jangan buat kerja. Humam Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ard. Allahu akbar. Qala na'am. Qala bakhin bakhin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin. Qala la wallahi ya Rasulullah illa raja an akuna min ahliha. Qala fa innaka min ahliha. Fa akhraja tamaratin min qaranihi faja'ala ya'kulu minhunna thumma qala la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhi innaha la hayatun tawilatun farama biha kana ma'ahu minat tambima kana ma'ahu minat tamri thumma qatalahum hatta qutil. Rawahu Muslim. Allah, dengar cerita ni dari Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berangkat sehingga mereka dapat mendahului kaum musyrikin ke suatu tempat yang bernama Badar. Bila berlaku Badar ni? Tanda peperangan Badar bila berlaku? 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Orang duk sibuk dengan puasa, Nabi duk berjihad fi sabilillah. Jihad. Jadi orang kafir Quraisy bawa barang-barang dagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan mari daripada Syam nak lalu ke Madinah. Jadi bila nak lalu Madinah, dia rasa takut sebab dia bersalah, dia rampas harta orang Islam dulu. Ramai di kalangan muhajirin apa-apa ke dana, sampai Madinah kosong, tak ada apa-apa harta, dirampas oleh kafir Quraisy. Jadi dia rasa takut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar rombongan ini mari, Nabi nak sekat, nak ambil balik barang-barang kita yang mereka rampas dulu. Abu Sufyan pun jadi minta hantar telefon ke Abu Jahal di Mekah supaya hantar mari tentera bantuan segera kalau kamu nak selamatkan harta kamu. Maka Quraisy mari menuju ke Badar, Nabi juga pergi ke Badar, akhir sekali jumpa dekat dengan Badar. Dan Nabi kita duduk dekat ni sampai cerita kita ni di Badar. Lalu kaum musyrikin pun datanglah. Beradak orang kafir sini, Nabi duduk sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ada seorang pun yang mendahului bertindak di antara engkau semua ini kepada suatu tindakan. Nabi kita jangan buat apa-apa tindakan sehingga saya adalah orang yang terdekat daripadanya. Jangan siapa buat tindakan. Yang ini mesti mendapat persetujuan daripada Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat apa-apa tindakan. Nabi arahan baru buat. Kaum musyrikin pun mari dekat. Lagi dekat. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhlah berdiri semua untuk menuju ke syurga yang luas. Bila dekat nak beradak di antara kafir dengan Islam, Nabi kata apa? Nabi kata apa tadi? Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Bangun semua tentera, kita pergi kepada syurga yang seluas langit dengan bumi. Allah. Anas berkata, bangun seorang, bila mari dengar cerita ni, seorang sahabat yang bernama Umair ibnul Hamam al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, syurga itu, apakah syurga luasnya seluas langit dengan bumi? Allah. Syurga seluas langit dengan bumi? Terkejut dia. Nabi kata, ya. Ya, Nabi kata. Dia pun jawab, bakhin, bakhin, untunglah, untunglah.
Nabi kata, apa benda? Untuk gini ni, duk semangat gini. Lalu dia berkata, Nabi kata, apa sebab yang mengucap benda tu bakhil-bakhil, yang kata apa? Dia menjawab, tidak demi Allah ya Rasulullah, hanya saja saya mengharapkan semoga saya dapat menjadi ahli syurga yang luasnya seluas langit dengan bumi. Apa Nabi kata? Fa innaka min ahliha. Nabi kata, engkau daripada ahli syurga. Allahu akbar. Suka tak Umair bin Humam? Suka sangat. Sebab apa? Nabi bagi cok dah, ahli syurga. Umair lalu mengeluarkan beberapa buah kurma dari tempatnya, lalu makan. Dia ambil buah tamar yang ada dekat dia, dia makan. Kemudian dia berkata, kalaulah saya masih hidup sehingga saya dapat menghabiskan makan kurma ini, banyak lama, kurma sikit sangat yang adanya. Kalau aku nak hidup nak habis kurma ni lama, apa jadi? Maka itulah hayatun tawilah, hidup yang panjang sekali. Lalu dia melemparkan kurma yang dibawanya itu dan terus maju untuk memerangi kaum musyrikin tadi sehingga dia terbunuh. Subhanallah. Dia gempuh masuk, orang kafir tak sempat nak habis tamar dia makan ni. Masuk, mati syahid. Allahu akbar. Dalam hadis yang lain pula, daripada Anas lagi, qala ja'a nasun ila rasulillah nabi sallallahu alaihi wasallam an ib'as ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'ana was sunnah. Faba'asa ilaihim 70 rajulan min al-ansar yuqalu lahum al-qurra fihim khali haram yaqra'una al-Qur'an wa yatadarasunahu nasuna bil-laili yata'allamunah wa kanu bin-nahar yaji'una bil-ma' fayad'unahu fil masjid wa yahtatibuna fayabi'una wa yashtaruna bihi at-ta'am li ahli as-suffati wa lil fuqara. Faba'athahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'aradu lahum faqataluhum qabla an yablughu al-makan faqalu Allahumma balligh 'anna nabiyyana anna qad laqina faradina 'anka wa radita 'anna. Wa ata rajulun haraman khali Anas min khalfihi fata'anahu birumhin hatta anfazah faqala haram fuztu wa rabbil ka'bah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ikhwanakum qad qutilu wa innahum qalu Allahumma balligh 'anna nabiyyana anna qad laqina faradina 'anka wa radita 'anna. Muttafaqun alaih wa hadha lafzu Muslim. Dari Anas, katanya ada beberapa orang datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, hantarkanlah kepada kita semua beberapa orang laki-laki yang dapat mengajar Quran dengan hadis. Mari satu kampung minta nak suruh Nabi hantar guru pergi ke kampung mereka ajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengirimkan kepada mereka seramai 70 orang dari golongan Ansar. 70 orang kirim. Dia dinamakan qurra, yakni ahli baca Quran. Baca qurra. Zaman dulu orang tak panggil al-hafiz. Zaman kita hari ni semuanya al-hafiz belaka dah. Kalau hafal Quran agak Muhammad sekian-sekian al-hafiz. Suruh baca Quran tak tahu, tak ingat-ingat. Tapi nak al-hafiz, jadi dia panggil nama glamour sekarang ni, al-hafiz. Tak payah tulis lah, kalau ingat agak ingat. Nama Nabi ni tak ada. Orang hafal Quran dia panggil qurra, orang baca Quran. Di dalam kalangan mereka itu termasuk pula bapa saudara saya, nama dia Haram. Ada juga orang zaman dulu nama Haram. 70 orang itu, di atas itu semuanya dapat membaca Quran serta mentadarus membacanya secara berganti-ganti di waktu malam, juga mereka mempelajarinya. Orang pandai belaka, masing-masing berzakarah. Sedang pada siang harinya mereka bekerja membawa air lalu meletakkan dalam masjid. Selain itu mereka juga mencari kayu bakar kayu api lalu menjualnya, dan wang hasil penjualan itu mereka membeli makanan untuk para ahli sufah. Ahli sufah ni orang pakai miskin yang tidak berkeluarga, yang duduk di belakang masjid Nabi, nama dia sufah. Dan pula untuk kaum fakir yang lain-lain. Tengok, orang-orang ni
bekerja dia, cari kayu api lah, cari air macam-macam, kerana nak ambil rezeki yang halal. Mereka semuanya 70 orang tadi, pembaca Quran tadi, dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke kampung untuk jadi guru. Tiba-tiba mereka dihadang oleh kemusyrikin, yakni musuh kaum muslimin, sekak tengah jalan. Kemudian musuh-musuh itu membunuh mereka sebelum mereka sampai di tempat yang dituju. Allah, habis nyebunuh di kaum kafir. Kaum muslimin itu berkata, ya Allah, sampaikanlah berita ini, berita kami ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahawa kami semua telah redha menemui engkau, dan kami merasa redha denganmu, dan engkau redha dengan amalan kita ini. La ilaha illallah. Bila mereka nak kena bunuh, dia kata sampaikan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dah redha apa yang berlaku. Ada seorang laki-laki musuh datang kepada Haram, mari pula lah kafir lain pula pergi dekat Haram, pak saudara Anas ni, dari arah belakang. Apa dia buat? Lalu orang itu menusuknya dengan tombak sehingga dia dapat menewaskannya. Mak, dengan tombak dia tu daripada belakang ni keluar ke depan. La ilaha illallah. Haram kata apa? Allah, dengar ni, kalau orang lain bertepik, Haram kata apa? Bila dia kena pukul tadi, saya berbahagia, fuztu wa rabbil Ka'bah. Ni bahasa dianya sedap, bahasa Arab lagi. Dia kata fuztu wa rabbil Ka'bah, sesungguhnya saya berbahagia kerana dapat menemui syahid demi zat yang menguasai Kaabah. Demi Tuhan Kaabah, aku happy. Bahasa kita agak happy lah. Fuztu, saya gembira kerana bergembira dengan sebab mati syahid. Subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sungguhnya saudara-saudaramu telah dibunuh, dan sungguhnya mereka berkata, ya Allah, sampaikanlah berita kita ini kepada Nabi kita, iaitu bahawa kita semua telah menemui engkau ya Allah, lalu kami semua merasa redha denganmu dan engkau redha dengan amalan kita. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini cerita menunjukkan kepada kita betapa sabarnya para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menghadapi suasana yang begitu gawat. Sabar ke tidak? Sabar. Kita tengok lagi satu cerita yang pelik lagi. Seorang sahabat lain pula ni. Wa anhu lagi, daripada Anas lagi cerita. Qala ghaba ammi Anas bin Nadar. Hak tadi, Haram tadi, pak saudara dia sebelah mak, adik-beradik ibu dia. Hak ni ammi ni, pak saudara dia sebelah bapak pula. Anas ibn Nadar. Dia sendiri bernama Anas juga. An qitali Badrin, faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin, la in illahu ashhadani qitalal musyrikin la yarayanna Allahu ma asna. Ni sedap dia ni. Falamma kana yaum Uhud wa inkashafal muslimun faqala Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana'a haula, yakni ashabah, wa abra'u ilayka mimma sana'a haula, yakni al-musyrikin. Summa taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz faqala ya Sa'd bin Mu'adz al-jannah wa rabbin nadr inni ajidu rihaha min duni Uhud. Faqala Sa'dun famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Qala Anas fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bis-sayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila wa musila bihi al-musyrik wa masala bihi al-musyrikun fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi. Qala Anas kunna nara aw nazunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi ashbahi
minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah. Hadis ini ila akhir surat Al-Ahzab, panjang lagi lah. Muttafaqun alaih wa qad sabaqa fi babil mujahadah. Dari Anas cerita dia, panjang hadis ini. Katanya, bapa saudaraku bernama Anas ibnu Nadar tidak mengikuti peperangan Badar. Sebab apa? Tadi saya dah cerita dah. Bila Nabi SAW nak keluar ke Badar, Nabi beritahu pada sahabat, sahabat yang ada di sini, mari sekarang kita pergi Badar. Tak sempat nak balik, tak sempat nak panggil orang tu orang ni, sebab nak segera nak pergi sekat kumpulan Quraisy. Kemudian kata Anas bin Nadar, ya Rasulullah, saya tidak sempat mengikuti peperangan pertama yang Tuhan lakukannya untuk memerangi kaum musyrikin. Jikalau Allah mempersaksikan, kalau Allah persaksikan saya, yakni mentakdirkan saya ikut menyertainya di dalam peperangan kaum musyrikin pada waktu yang akan datang, nescaya Allah akan memperlihatkan apa yang akan saya buat. Allah, kalau aku pergi lepas ni, tengok apa yang akan saya buat. Ketika pada hari peperangan Uhud, mari dah lah, hari yang dijanjikan tiba. Kaum muslimin pecah. Kubu pertahanan Islam telah pecah akibat daripada beberapa orang sahabat yang turun tinggal dia punya tapak pertahanan di atas Bukit Ainain. Menderita kekalahan pada hari tersebut, lalu Anas bin Nadar berkata, ya Allah, saya mohon keuzuran pengampunan padamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu. Aku minta ampun ya Allah daripada perbuatan orang Islam tinggal arahan Nabi SAW ini, sebab itulah pecah tentera Islam. Dan keuzuran kerana meninggalkan tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW, juga saya berlepas diri, maksudnya tidak ikut campur tangan padamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yang dimaksudkan oleh kaum musyrikin. Orang musyrikin buat apa? Sampai luka muka Nabi SAW, mereka telah memerangi kaum muslimin. Selanjutnya, saat Anas bin Nadar, bila dia kata macam ni, dia masuk nak bertempur. Tengah nak masuk, dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, ada cerita dia dalam cerita Bukhari semalam. Orang yang mati dia tu bergonjang aras. Anas kata apa? Wahai Sa'ad, ini dia panggil, ini kelebihan, keramat Allah Ta'ala beri kepada Sa'ad, beri kepada Anas bin Nadar. Dia kata, wahai Sa'ad, marilah menuju ke syurga. Mari kita pergi ke syurga. Demi Tuhan yang menguasai Nadar, sesungguhnya inni la ajidu rihal jannah min duni Uhud, saya dapat mencium bau syurga di tepi bukit Uhud. Subhanallah. Allah Ta'ala dah beri kepada dia kehebatan yang sangat hebat. Dia panggil karamat. Tuhan beri kepada dia karamat, dia boleh cium bau syurga di tepi bukit Uhud. Ini para sahabat. Hari ini kita rasa cemas apabila mati terbunuhnya seorang pejuang-pejuang ulama. Timbul lalu cerita-cerita pelik. Cerita pelik keluar dalam internet, banyak tersebar. Syekh ni telah bermimpi bahawa dia jumpa dengan orang yang mati itu. Syekh yang mati itu, Syekh tu bagi tahu pada dia, dia telah cium bau syurga sebelum daripada mati. Mula masing-masing menonjolkan diri, nak angkat dia ni orang hebat juga. Dia mimpi dah dengan Tok Syekh mati tu berapa hari belum dia mati. Subhanallah. Ini semua ni permainan-permainan orang nak cari pengikut, nak cari pengaruh. Pengikut-pengikut dia dalam internet kuat like ni. Oh, keramat Syekh kita, hebat Syekh kita. Orang yang mati jadi tak hebat dah, Syekh dia pula hebat. Ini bahaya dia mainan lagu ni. Dia panggil akan jadi ta'assub kepada Tok Syekh. Ta'assub pada Syekh ni satu perbuatan yang bahaya, sebab dia akan pergi kepada pemujaan, akan pergi pada taqdisul ashkhas, memuja guru. Ini apa? Anas ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu, orang yang karamat. Dia kata kepada Sa'ad,
inni la ajidu rihal jahmin min Uhud. Aku duk bound dah. Bound wangi syurga di tepi bukit Uhud. Sa'ad bin kata, saya sendiri tidak sanggup melakukan sebagaimana dilakukan oleh Anas itu ya Rasulullah. Bila Sa'ad cerita kepada Nabi, perbuatan dia buat dalam perang Uhud, aku tak sanggup nak buat. Terlalu hebat, masuk tak takut mati. Apa jadi tuan-tuan? Anas yang meriwayatkan hadis ini, yakni Anas bin Malik berkata, maka kami dapat menemukan dalam tubuh Anas bin Nadar itu, lepas daripada mati syahid, orang cari mayat Anas bin Nadar tak jumpa. Anas bin Malik kata apa? Kami dapati di tubuh Anas bin Nadar 80 buah liang luka. Sama ada kena pedang atau kena panah. Allahu Akbar. 80 luka di tubuh dia. Kita menemuinya telah terbunuh dan kaum musyrikin telah menghancurkan mayat. Subhanallah. Muslah maknanya telah dikelar mayat dia. Kerak sana, kerak sini. La ilaha illallah. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya lagi melainkan saudara perempuannya mengenal jari-jarinya. Dia adik-beradik dia mari tengok jari dia tak hancur, dia kata ni jari Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. 70 liang luka di tubuh dia, hancur. Allah, tapi puas hati. Mana tak puas hati? Cium bau syurga di tepi bukit Uhud. Banyak tuan-tuan kalau kita baca dalam sirah Syiarus Salihin, sirah sejarah hidup orang-orang yang saleh di kalangan sahabat, pejuang-pejuang Islam, banyak cerita-cerita macam ni boleh kita dengar. Semangat. Allah. Anas rawi hadis kata, kita sekalian mengira atau menyangka bahawasanya ayat ini turun untuk menghuraikan keadaan Anas bin Nadar atau orang-orang yang sepertinya. Ayat mana? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minin, ada di kalangan orang mukmin, rijalun sadaqu ma'ahadullah, laki-laki yang benar janji mereka dengan Allah. Faminhum man qada nahbah, ada di kalangan mereka yang telah gugur syahid. Tengok Anas bin Malik kata ayat ini turun pada Anas bin Nadar, dia janji nak tunjuk apa yang nak buat, gugur syahid, 80 liang luka. Wa minhum man yantazir, ada di kalangan mereka yang menunggu-nunggu untuk syahid. Fama baddalu tabdila, mereka sekali-kali tidak mungkin janji. Allah. Hadis ini telah kita hurai panjang dulu dalam bab yang lepas. InsyaAllah cerita tentang jihad ini kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, iaitulah dalam hadis Samurah, ra'aitul lailata rajulaini. Ini kita sambung dalam perbincangan yang seterusnya insyaallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.